saya sekarang. Hai Zul. Hai Dato', Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi sesi Zul hari ni sesi solo Zul. Hari ni ada satu je, 5 sampai 7 petang ni. Kejap lagi pukul 8 sampai 9 kita ada Follow the Bush Show lah. Ada Imran sekali bersama Ada limbat kita sekali. bertiga. Okey, jadi sesi petang ni dua pula, 5 sampai 7. Zul, kita nak tahu dulu pasaran hari ni macam mana? Okey, terlebih dahulu selamat tahun baru kepada semua ya. Sehari je cuti rasa lama je Datul. Sebab jarang-jarang cuti. Okey. Apa dia? Wassalam kali. Okey, tumpuan pada hari ini adalah kepada data inflasi kat US ya, di mana pada malam nanti kita akan ada data CPI. Sebabnya the thing is pasaran sedang nak tengok whether kita ada bulan Jun punya data inflasi US mencatat kadar tertinggi dalam tempoh 13 tahun ya. Itu data untuk bulan Jun, dan kali ini untuk bacaan bulan Julai pasaran menjangkakan angka yang lebih rendah ya, as the initial euphoria orang ekonomi dibuka, orang berbelanja, orang bercuti, summer holiday pada bulan 6, bulan 7, whether bulan 7 punya inflation tu tetap tinggi, dan sekiranya data ni lebih tinggi, itu boleh meningkatkan kemungkinan untuk Federal Reserve mula mengurangkan pembelian aset dia, ataupun memberikan petunjuk bahawa dia akan mula mengurangkan pembelian aset dia yang berjumlah 120 bilion pada waktu ini sekurang-kurangnya untuk tempoh sebulan. Jadi data CPI pada malam ni, pada sesi Asia tadi kita nampak kekuatan US dollar, pada waktu ni pun kita nampak kekuatan US dollar, dan pada masa yang sama pasaran saham masih dalam pergerakan yang tidak menentu, kejap ke atas, kejap ke bawah. Saya sedang melihat kepada ending untuk struktur yang bermula pada hujung Julai ataupun awal Ogos untuk pergerakan di pasaran saham dan ini disokong oleh pergerakan US dollar yang juga mengukuh, dan we are waiting untuk satu small pullback untuk pasaran saham dan juga untuk pergerakan US dollar untuk semasa. Jadi kita sedang tunggu benda tu, kita kongsikan pada sesi saya nanti, Zatul. Okay, alright. Thank you Zul. Jadi nak tahu lebih lanjut, teruskan bersama dengan Zul lah. Macam biasa 2 jam ni ada apa-apa soalan boleh tanya kat ruang komen. Macam biasa. Waalaikumsalam Gali dan juga Rosdi. Nampak gemuk. Yes, thank you. Kita happy duduk rumah. Sabar Datul, sabar. Okay, jadi saya akan serahkan dekat Zul ya, kalau Zul dah sedia. Ready Datul. Ready. Okay, silakan Zul. Thank you Datul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sampai hatinya Gali. Mana gemuk orang happy ya. Wassalam Rosdi dan rakan-rakan yang lain ya. Bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pertama saya hari ini. Topik kita instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. InsyaAllah saya ada satu lagi sesi ya, bersama Zatul dan juga Imran pada jam 8 sehingga jam 9 pada malam nanti. Kita lihat lebih besar lagi ya, apa yang kita sedang tunggu untuk suku ketiga, pertengahan suku ketiga, dan kita dah masuk bulan 8, apa peluang dagangan dan apa yang kita boleh jangka untuk suku ketiga, pertengahan suku ketiga ni apa nak trade lah secara besarnya. Okey, dan saya akan terangkan pembahagian portfolio anda seperti saya janjikan dekat Sofian pada 2 minggu lepas. Kita akan lihat kepada kaedah hedging memahami instrumen dan pembahagian akaun-akaun tertentu jenis dan juga equity anda dalam satu portfolio bagi anda untuk dagangan harian, dagangan swing dan juga position. Kita akan tengok lepas ni. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Hai Santi, ulang kaji kira lekuk. Okey. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online
dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu kepada analisa pasaran semasa. Saya laju sikit untuk analisa pasaran semasa sebab tak ada banyak perubahan daripada apa yang kita lihat pada Isnin lepas. Daripada sudut sentimen hari ini, kita masih ada kebimbangan pasaran kepada the third wave. Untuk COVID-19, kita ada varian baru yang menyebabkan peningkatan semula kes untuk basically seluruh dunia. Kita nampak trend dia mula meningkat balik. Jadi ini boleh menjadi satu asbab untuk bank-bank pusat meneruskan polisi sedia ada, biarpun ada yang mula tightening, maksudnya dah mengurangkan pace pembelian aset dia, seperti kita ada Bank of Canada, kita juga jangka untuk RBNZ pada mesyuarat pada bulan ini dijangka akan mula mengurangkan pace pembelian aset dia. Tetapi untuk sekarang ni kita nampak kes dah mula naik balik. Pada masa yang sama kita nampak vaccination juga naik. So whether vaccination berkesan untuk mengawal peningkatan kes, setakat ini tak nampak bukti dia setakat ini. Itu berdasarkan apa kita nampak sekarang lah. But of course jumlah kes kematian adalah lebih rendah. Itu mungkin kepada vaccination program. Bukannya anda dapat vaksin tu anda tak kena sakit, tetapi untuk anda sakit lebih teruk tu risiko dia lebih rendah. Itu maksud data ni sekarang. Dekat kalender apa yang kita nampak adalah tumpuan kepada data inflasi US pada malam ini. Pasaran menjangkakan angka data yang lebih rendah selepas mencatat 0.9, tertinggi dalam tempoh 13 tahun. 0.9 ni adalah tertinggi dalam tempoh lama ni. Last sekali adalah 2008 kita nampak angka berkenaan. Paling tinggi sebelum ni adalah pada tahun 2005. Ini semua berlaku selepas ekonomi slow down, selepas satu recession, selepas satu bencana, selepas satu penurunan pasaran, orang balik dalam market dan berbelanja. Itu cerita dia. So we are expecting this figure to data to go down from 0.9 selepas peaking pada bulan lepas. Unless tiba-tiba kalau data ni masih naik. Kalau data tu masih naik malam ni, maksudnya atas 0.9, 1.0, 1.1, sekiranya itu berlaku, then anda akan nampak US dollar mengukuh, pasaran saham akan mula jatuh, dan kita akan nampak yen will be the main catalyst dalam pasaran. If data ni kuat pada malam ini. Saya tak nampak 0.7 belum, kalau dia atas 0.9 ni. Kalau di atas 0.9 itu menandakan inflation stay in the market and going higher instead of apa yang dijangka oleh economists dan policy makers, di mana pada waktu ini Fed sendiri menyatakan bahawa inflation adalah temporary. Ia disebabkan oleh orang mula keluar, ekonomi dibuka, orang berbelanja, summer punya vacation dan sebagainya. If bulan 7 data bulan lepas, ini adalah untuk data bulan lepas, naik, then policy makers have to do something lah. Itu maksud dia. So perhatikan data inflasi US. Jadi ini boleh jadi satu menyebabkan movement yang besar dalam pasaran untuk malam ini. Sentimen secara besarnya untuk sesi Asia tadi agak nothing, agak bercampur, lebih positif a bit, tetapi no big movement setakat ini. Itu yang kita nampak dekat chart. What are we seeing in the charts? Okey, ini adalah untuk US 500. Persoalannya, kita nampak struktur semasa, ingat tarikh dia, ini adalah kepada Ogos. Ini adalah awal Ogos. Ini adalah 08.
Ada yang structure ini, ada yang Ogos, ada yang Julai. Kita nampak untuk US 30, movement yang ini adalah kepada Ogos. Low ini adalah Ogos. Maksudnya, kenapa kita tengok yang ni? Maksudnya, we are expecting this. We are expecting new cycle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Itu maksud dia. Faham kali? Faham Sati? So, ini adalah satu cycle. Yang daripada low kat sini, daripada Julai sehingga Ogos ni, sebabnya sini kita ada higher high. Okay? So, kita jangkakan bahawa cycle yang ini complete. Kenapa kita masih push dia ke atas? Disebabkan kita ada incomplete sequence dalam yang lebih besar. Dalam yang lebih besar ni, kita masih ada structure yang tak lengkap di dalam structure yang lebih besar. Okay? 1, 2, kita masih lagi tak lengkap 1. So, we are pushing untuk ini ke atas. Kalau anda lihat kepada indikator, ini RSI, kita ada satu reset di sini. Ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Lepas tu kita ada satu lagi kumpulan. Macam mana kita tahu? Hujung dia ada divergence. Nampak? Okey, maksudnya sini satu cycle, sini satu cycle. Satu. Kalau kita katakan itu adalah satu trend, dia ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Jadi satu kita dah settle. Satu cycle tu dah settle. Satu cycle. Itu settle. Then, kita ada reset yang second di sini. Jadi kita ada second cycle ni dah complete. 1, ini adalah 2. Kalau ada nak faham cycle-cycle ni lah. Jadi, the thing is, movement semasa sekarang ni, di sini, dia break higher high. Yang ini, dia break higher high. Okay. Dia break higher high yang ini. Nampak? Jadi, disebabkan oleh dia break higher high, Galih, nak kira macam ni je lah kira dia. Mana ada ni. Jadi kalau dia break higher high, kita dah mula masuk yang ketiga. Ini adalah yang ketiga. Okey? Jadi kalau kita masuk yang ketiga, yang ini ada berapa wave? Ada berapa lekuk? Jadi nombor-nombor dia adalah yang tiga tadi adalah 5, 9, 13, 17, 21, tambah 4 dan seterusnya. Okey, yang ini setakat ini faham tak? Setakat ini faham tak? Jadi daripada 4 ni ke atas, dia akan ada 5 lekuk ataupun 9 lekuk. Kalau dia extend 13, 17, 21 dan seterusnya. Okey? Selagi anda tak nampak RSI dekat sini, break dan membatalkan divergence ini, kita masih tandakan ini sebagai 3. Kalau dia adalah membatalkan divergence dan tak nampak satu struktur yang macam ni, lain daripada struktur belakang, then kita akan katakan kalau dia membatalkan divergence, kita akan extendkan 3 ni ke atas. Tak tahu. Selagi RSI ni tak terbatal, Amirul. Kalau RSI buat higher high, dan kita alihkan 3 kita, 5 kita ke atas ni. Itu caranya anda menggunakan momentum dalam dia. Sebabnya, momentum tertinggi wave 3. Okey. Saya nak establish benda ni dulu. Ada soalan tak untuk struktur asas ni? So, pada waktu ini, kita sedang dijangka menghabiskan
wave 3 selagi RSI ini berada dalam divergence. Dalam ni mungkin dia akan buat high dalam ni. Itu adalah 3 untuk dia, untuk 3 yang ini. Faham? So, dari situ anda pergi ke time frame yang lebih kecil. Jadi kita dah establish, kita dah ada dua structure. Dan kita sedang melengkapkan structure ketiga untuk lengkapkan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh? Okey. Selagi dia tak sampai 1, itu dia. Kita akan extend kan. Selagi dia tak buat yang jelas untuk dia reverse. Okey. Now, kita pergi kepada time frame yang lebih kecil. Jadi kita dah establish bahawa structure kita bermula dari sini. Iaitu sini. Untuk structure yang sini pula. Saya tukar color lah. Sekejap saya buang semua ni. Saya buang semua dulu. Kotak dia banyak sangat conteng. Okey. So, sekarang ni kita dapat low ini, low yang sini, sebagai structure yang baru untuk sebelah ni pula. Wassalam Tian. Okey. So, kita dapat structure yang ini pula. Kalau kita lihat structure yang daripada sini ke kanan, ini obviously adalah satu structure. Jadi ingat daripada 4 kepada 5, dia akan ada at least 5. At least 5. Okey, sini dah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah ada, dah cukup. Masalahnya dia break lagi atas ni. Ini break lagi. Boleh? Maksudnya ini adalah kita jangka akan ada 5, 9, 13 seterusnya. Jadi ini adalah satu structure, ini satu. Nampak, obvious. Daripada RSI pun nampak, daripada structure pun nampak. Sini adalah satu structure. Ending dengan divergence. Berulang-ulang. Benda dia berulang-ulang. Wassalam Limun. Jadi, kalau kita nampak benda tu, at least sebelah sini akan ada 4 lagi higher high. 4 lagi. Sebelah sini ada 1. Kita akan ada, 4. Akan ada 2 lagi high high. Satu structure, 2 dan 3. Akan ada 2 lagi higher high. Boleh? Now, ini dah kita pergi kepada kecil lagi. Kalau anda pergi kepada kecil lagi, itu cara dia kira sequence, kira siri. Sebab itu jangan trade semua lekuk. Saya nampak ada yang cuba trade setiap lekuk, habis. Anda cuba trade setiap lekuk, anda akan habis. Tak semua lekuk tu anda boleh trade. Tak boleh. Tak dapat. Jadi, the thing is, kat sini, di sini, ini dah 1 tadi. Kita akan expect ada 2 lagi higher high. 1 higher high dah ada. Sini adalah 1. Sini adalah 1. Sini adalah 1. Jadi kita dah ada satu sequence daripada kat sini. Satu siri pergerakan daripada sebelah sini. 1, 2. Dan dia break 5. Yang tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Itulah maksudnya elliott wave ni. Kalau nak faham apa itu elliott wave, saya menandakan siri pergerakan. Faham tak, Pian?
Bukannya Elliott wave digunakan untuk trade. Saya menandakan siri pergerakan lekuk ni. Jadi sebab tu orang tanya saya, mana siri dia? Itu siri dia. Kalau dia ada higher high dan kita dah establish bahawa belakang ni lengkap. Kenapa kita tak trade tengah-tengah dunia? Saya nampak ramai suka nak trade tengah-tengah dunia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okey, 2, 4 ni. 2 ni. Lepas tu dia naik macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda nak trade bila pullback ini berlaku. 1, 2, 3. Di mana yang ini tak break higher high. Tak break higher high. Kalau dia tak break higher high, Elliott wave ni, dia simple je. Saya boleh jadikan ini sebagai macam ni. Dan lepas tu kita ada 3 besar. Sebab itu anda tak trade pullback di sini. Pullback dekat ini. Anda tak trade dia. Tak trade. Anda akan katakan bahawa struktur ini cuma dikatakan complete hanya jika break out 5 wave. Then anda trade dia. Flat boleh kalau dia sampai dekat 85.4% ataupun dia boleh jadi W dan Y. Ataupun dia jadi zigzag ke bawah. Macam boleh jadi kat situ. Faham kan? Sebab itu anda tak trade tengah-tengah dunia sideway. Anda trade bila trend tu menunjukkan continuation dan dia break. Ya? Kalau tak ada trade. Kenapa perlu trade bila tak ada trend? Nah, itu sahaja. Okey, jadi kita dah dapat ini sebagai satu. Ini yang kita dah dapat kat sini. Ya. So, kita tengah lihat ini dah berlaku 1, 2, 3. Ini dah ada. Ini dah ada kat atas ni. Jadi, dalam skala yang lebih kecil, ini dah ada satu lekuk. Anda nampak tak beza saiz dia? Ini dengan yang ini. Nampak kan saiz dia? Yes, nanti. Nampak kan? Saiz dia. Jadi, logik tak kalau saya nak kata ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Logik tak? Secara teknikal dia, tak ada masalah. Saya boleh jadikan dia sebagai diagonal. 1, 2, 3, 4. Satu lagi high, lepas tu dia buat reversal besar. Kenapa kita tak letakkan benda tu? Kenapa kita tak katakan ini sebagai 1, 2, ini sebagai 3, ini sebagai 4, ini sebagai 5. Lepas tu dia buat reversal besar ke bawah. 1 dan ke bawah. Kenapa? Sebab kita tak sampai lagi equal leg. Kita masih ada yang tak habis lagi. Struktur dia tak habis lagi. Kalau pergerakan ini tadi breakout sampai dekat 1 ni, percayalah, saya akan letak 3, 4 dan 5 serta dia punya kawan-kawan. Exactly. Yes. It can be the second shortest. It can be number 2 Santi. We might have extension dalam 1. 3. Lepas tu 5 pendek ke metode je. 5 kat sini je. Boleh. Ini dah cukup. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5. Lepas tu reverse besar. Boleh. Ini 5. Ini 1. Boleh tak? Boleh. Tapi disebabkan kita masih ada incomplete sequence, kita tak buat benda tu. Apa pun, selagi dia tak sampai, kita ada dekat yang besar ni tak lengkap lagi. Yang besar pun tak lengkap lagi. Daily tak lengkap. Dekat H4 tak lengkap. H1 sekarang ni, trend dia pun tak lengkap. Jadi kita tak akan katakan itu hujung trend. Sampailah unless market buat benda itu. Selagi market tak buat benda tu, kita tak akan tunjukkan benda tu. We might have one habis kat sini. Boleh. Satu ni habis kat sini. Satu habis kat sini. Satu biru ni habis kat sini.
Ini 5, ini 1. Lepas tu kita buat reversal besar. Boleh? Tapi sebabnya kita ada incomplete sequence. Dalam yang kecil ni ke atas. Selagi ada benda tu, kita akan extend ke atas. Extend, ya? Itu sebab dia. Saya buang semua ni. Kalau tak pening tengok banyak sangat conteng. Itulah sebab itu saya akan selalu soalan pertama saya bila anda tanya, itu ada tak? Boleh trade tak? Soalan pertama saya akan tanya adalah, ada incomplete sequence tak? Kalau tak ada, jangan. Don't trade setiap lekuk. Jangan trade setiap lekuk. Anda tak trade selagi ini tak break high. Nampak? Breakout dia pada waktu ini 1. 1, 2, 3. Belum. 4, 5. 1 lagi. Dan sini anda trade. Okey? Breakout dia kena nombor motif. 5, 9, 13 dan sebagainya. Jadi dia kena buat motif. Dan anda akan trade dekat yang 2 sini. Kalau tak ada, bila kita nak trade, tunggulah ada setup dia. Jangan berjudi. Itu je. Jangan berjudi. Itu je. Jadi pada waktu ini, sejak daripada sini, kita dah ada 1, 2, 3, 4. Itu je. Syarat dia, 3 ni tak boleh overlap. Internal 3 ni, internal dia tak boleh overlap. 4 dengan kepala 4 ni tak boleh masuk 1. Itu memang nampakkan Galih. Setiap kali sampai equal leg dia jadi gila. Itu Galih nampak kan? Setiap kali dia sampai 100% punya ni, market akan jadi pelik. Dia akan jadi memang macam tu. Kenapa saya pun tak tahu. Itu Fibonacci. Itu memang nature dalam market. Setiap kali sampai 100% dia akan buat kerja. Ni tak sampai lagi, kita masuklah kalau dia buat 2 ni. Kalau dia dah sampai, jangan trade. Dia masuk, dia macam ada trade dalam Kumo bagi mereka yang guna apa guna ni apa, saya pun dah lupa. Guna apa kali? Macam ada trade dalam awan tu lah, dalam Kumo kan. Kapal terbang masuk dalam awan, dia jadi gila. Sama. Jadi anda tunggu 2 ni. Ada incomplete sequence, yang besar ada, yang dekat apa, ini H1 punya trend. Ini H1 punya trend. Kita dalam M15 punya trend. Sama je, benda dia sama. Sebab itu saya kata, anda belajar satu teknik, anda pakai dia, completekan dia. Itu saja. Ichimoku. Susah nak ingat Ichimoku. Kalau tanya saya, apa sistem yang bagus? Semua bagus asalkan dia complete. Macam Ichimoku satu complete sistem. Macam Elliott Wave ni, itu bukan, Elliott Wave adalah mapping, adalah map market. Jadi kat mana yang tempat kita nak masuk? Macam mana kita nak masuk bila ada incomplete sequence, bila kita ada momentum sequence, kita tahu structure dia tak habis lagi, dan trade bila ada incomplete sequence yang besar, trade bila ada momentum sequence dia yang kecil ataupun incomplete sequence dia yang kecil, trade bila ada pullback yang tak habis lagi siri pergerakan dia. Panggil teknik Galih. Lama nak fikir. Saya nota dia ada, cukup nota dia. Tapi banyak sangat. Okey, 1, 2 ni kita trade ya. So, establish tak apa saya kata ni, bahawa indeks tak habis lagi ke atas. Hosoda wave kira lekuk pakai time fractal, betul? Dia macam apa? Macam Ichimoku dan juga Gann, time is a major factor untuk dia. Itu adalah untuk Ichimoku, Hosoda. Dan juga Ichimoku dia ada version Hosoda, ada version orang-orang lain. Tapi original version dia adalah kepada time factor. Dia ada 2, satu pergerakan yang tetap, satu pergerakan yang bersiri. Dia ada siri-siri nombor dia. Lepas tu kita ada untuk Gann,
gan kepada Fibonacci. Itu beza dia. Jadi kalau dekat Eastern dia ada nombor kitaran yang berlaku berulang-ulang ataupun nombor tetap. Dan manakala dekat Western dia banyak kepada Fibonacci. Itu beza dia. Itu beza dia. Okey, jadi dua ni kita akan trade. Kita masih tunggu satu lagi high. Sebab dalam ni pun kena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini boleh habis, boleh. Ini boleh habis kat sini dan kita ada penurunan. Jadi apa pun, tak ada benda berubah daripada apa yang kita cover Jumaat lepas. The thing is, we are looking at movement sekarang ni untuk correcting structure August. Ada yang late Julai seperti lain-lain Nasdaq dah menunjukkan kemungkinan kita dah buat 2. Kita dah ada X kat sini. Nasdaq ni dah lain Tetapi kalau kita tengok Nasdaq ni 1, 2, 3. Dia baru saja 3 tau. Dia baru saja 3. Jadi sebabkan dia 3, kita katakan sini dah berlaku nesting. Faham tak kali? Sini dah ada 1. Okey, kita dah ada 1 dia, 2 dia, dan selepas tu dia dah ada benda ni. 1, 2, 3, 4 and 5. Sebelum dibuat 1, 2, 3 dan naik balik. Jadi ini dah menunjukkan bahawa kita ada correction correction yang lebih besar. Setakat ini 1, 2, 3. Sebab itu saya tak dapat katakan, faham tak kenapa 1 ni tak kat sini? Faham tak kenapa 1 tu tak kat situ? Sebab kalau saya letak 1 kat sini, ini apa ni? Saya nak anda faham kenapa saya tukar dia punya count ni. Ini adalah US 100. US 100. Okey. Ni US 100. Nasdaq US 100. Okey, tengok di time frame kecil Okey. Kita ada late Julai dan early August punya correction. Jadi ini adalah dia punya support. Establish, boleh? Daripada ini, lekuk ke atas adalah 1. Kenapa tak kat sini? Kenapa tak dekat sini? Sebab ini high. Lepas tu dia dimakan oleh structure lepas itu. Ini 2. Tak kisahlah anda kira dia sebagai flat atau tak. Tak kira, tak kisah. Tak kisah. Sebab kalau dia flat pun 1, 2 juga. Okey. Selepas 1, 2 ni, dia naik balik. Tengok kita tukar color. Ini ini 1. Ini 2. Ini 3. Dan dia tak sekejap. Saya nak terangkan. Okey. Kita boleh buat ini sebagai 3. Ini sebagai 4. Dan kita boleh jangka satu lagi 5 kat sini. Itu another alternatif dia selagi dia tak break 2. Itu alternatif dia. Alamak. Alamak. Okey, ini adalah alternatif dia. Kenapa kita tak letakkan ini sebagai 3? Kenapa kita tak letakkan itu sebagai 3? Anda tak dapat nak lukis 1, 2, 3, 4. Ini boleh. Ini satu lagi alternatif dia, 5 dan itu 3. Ini 4, ini 5 sebelum kita buat bigger reversal. Ini alternatif dia. But count yang saya lebih gemar
adalah ini sebagai 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini sebagai 1. Ini kita lengkapkan 2. Kenapa saya lebih suka kiraan ini? Sebab kita boleh trade, faham tak? Kita nak trade. Faham tak? Kalau saya letakkan dia sebagai 3, 4, anda tak dapat nak masuk. Saya akan ambil view yang lebih agresif dalam kiraan US 100. Di mana sini kita nak trade. Jadi maksudnya, kalau dia turun ke bawah ini, kita akan trade yang ini. Yes, exactly. Kalau tak, kita tak dapat nak enter. Kalau saya letak ini sebagai 3 dalam yang biru, kalau saya letak dia macam ni, ini sebagai 4, ini sebagai 5, kita kena tunggu satu lagi ke bawah. Faham? Itu mungkin dia. Tapi apa pun, 100% daripada yang ini, kita jangkakan akan ada reaksi. Kalau tak, kita tak dapat nak trade. Ini mungkin macam ni. W, X, dan Y. Jadi kalau ni anda boleh trade dekat sini. 1, 2. Ini dah boleh trade. Faham? Ini anda boleh trade. Bagi mereka yang intraday, anda boleh trade yang ini. US 100. Okey, ini anda boleh trade. Ini bagi mereka yang intraday. Syarat dia kena 38.2. Apa yang 38.2 tu? Wave 2. Yes. Wave 2, bukan enter dekat 38.2. Maksudnya, dia sekurang-kurangnya, dia punya retracement daripada sini, ini 2, kepada sini. Ini dah cecah 0.5 dah pun. Jadi ini bagi mereka yang intraday, anda boleh enter kat sini. Faham? Itu adalah untuk US 100. 1, 2. Mana kita punya ni? Okey. Ini anda dah boleh enter. Jadi ini adalah W. Ini adalah X. Dan sini adalah Y. Dan kita dah habis wave 2. Itu adalah untuk US 100. Inilah untuk US 100. US 100 tu dah ada. Yes, satu ni pun buat higher high. Jadi kita akan kecilkan dalam ni 1, 3, 4, 5. Ini possible untuk dia adalah 3, 4 dan 5. Apa pun di kaki ketiga kat sini anda letakkan BE. 50% ini. 50% daripada yang ini anda letakkan BE. Itulah untuk US 100. Kalau anda masuk market awal, 50% daripada yang ini. Okey, itulah untuk US 100. Indeks-indeks lain masih ke atas. Okey. DAX pada waktu ini nampak seperti 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Sekiranya kita ada rupanya 2 ni habis kat sini, ini cukup tau. Saya boleh alih dia macam ni. Ini jadi 1. Mana anda nak ambil risiko benda ni tadi? Nasdaq tadi. Nasdaq tadi yang ini. Anda boleh enter dia kat situ tadi. Price projection, mana dia tak mudah. Kira kod je kali. 1, 2, 3, 4, 5. Asalkan faham mengira je. 3 di sini boleh jadi 1. 2. Boleh je. Asalkan 3 dia tak overlap. Itu je. Macam mana dengan 4 dengan 1 ni overlap? Itu wave 1. Dia boleh jadi diagonal. Kalau ini wave 3, dia tak boleh. Cara dia, anda cari kat mana wave 3? Yes, better Nasdaq. Lebih trending. Okey. Itu adalah untuk ni. Indeks-indeks lain
saya tunggu this correction. Nasdaq kalau anda nak ambil lebih agresif. Better Nasdaq lebih trending. Tak, Nasdaq ada setup. Itu je, Pian. Nasdaq ada setup. Ini ada setup. Kan? Ini adalah breakout 1, 2, 3, 4, 5. Break. Selepas structure baru, dia break higher high yang ini. Ini satu structure yang juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini kita boleh trade. Boleh tak ini jadi 3? Ini jadi 4? Boleh. Berpandukan yang lain, kita mungkin ada structure, ini 3, ini 4, ini 5. Itu berpandukan correlation. Sebab itu saya lukis yang ni lain. Sebab saya nak agresif. Saya ada limit order dekat sini. Saya nak tunjukkan macam mana. Waalaikumsalam. Anda come up with satu trade idea. Okay, satu saya tak masukkan dalam Outlook. Saya nak bincangkan. Sebab structure ni berlaku semasa sebelum live tadi. Tu saya tunjukkan structure ni. Structure ni saya dah lukis semalam kan. So, anda boleh trade yang ini. Okay. Jadi, ia mungkin akan buat 1, 2, 3. Yes. Kalau ini berlaku, ini akan kena BE. Anda dah keluar separuh daripada sini. Tapi apapun, sekurang-kurangnya akan ada reaksi daripada this equal leg. Faham? Jadi, kalau dia pergi, anda dapat awal. Anda tak terlepas yang lain ni. Yang lain-lain akan tak pergi buat benda ni. Kita dah habis satu, nampak tak? Kita dah habis satu ni kat sini. Kita dah habis satu ni kat sini. Macam ni. Sini cukup berkok. 1, 2, 3, 4, 5. Itu very bullish market. Tapi kita ambil risiko dia dengan Nasdaq tadi. Faham kan? Sebab Nasdaq adalah lebih trending. Exactly. Okay, at least 3 wave movement daripada situ. DAX, JP 225, ini belum buat high. Kalau dia buat high ke atas, ini masih lagi adalah 1, 2, 3. Ini adalah 3. Ini 4. Dan kita alihkan 5 ke atas. Sini 5. Kalau dia break out ke atas. Sebelum dia naik, dia turun ke bawah. JP 225 ada tak trade dia? Ini tak ada high, tak ada low, tak ada apa. Itu tak ada apa-apa. UK 100, ini pun sama. Belum buat high, tak ada apa-apa. Stand on the side untuk dia. Kalau dia break higher high, then dua ni anda boleh trade. Setakat ini belum. Okay, itu adalah untuk FTSE. Ini adalah untuk IBEX. IBEX belum lagi, masih sideways market. Okay. Jadi yang ada sekarang adalah Nasdaq. Yang kita tengah tunggu US 500, US 30 dengan DAX kalau dia buat 3 wave ke bawah. So itu bermakna indeks masih ke atas. Itu bermakna indeks yang kita tahu dekat daily kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan struktur ini tak lengkap lagi 100%. Ini dekat indeks. Dan apa yang berlaku dekat daily adalah kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kita dah ada 1, 2, 3. Lepas tu dekat M15 kita dah ada 1, 2, 3, 4 N macam ni. Kita dah ada benda ni. Waalaikumsalam. Jom. Nampak? So now apa yang ada sedang tunggu dekat lower time frame adalah 1, 2, 3 untuk long. Jadi bermaksud ini adalah satu dalam 1 hour. Kita ada ini akan buat wave 3, ini akan buat wave 4,
Ini akan buat wave 5 untuk lengkapkan 100%. Okey. Now, ini wave 1. Ini wave 2. Ini indeks, indices. Ini wave 3. Ini wave 4. Ini wave 5. Sini adalah negatif yen. Sini adalah positif yen. Sini positif yen. Yang sini dan sini adalah US dollar dynamic. US dollar dynamic. Nampak? Map anda besar. Saya tak tahu lagi macam mana lebih jelas saya terangkan benda ni. Nampak apa map besar anda? Struktur kita dekat sini adalah hourly. Ini sekarang ni hourly ya. Ini 1 hour. Ini 1 hour punya struktur. Dalam ni akan buat, setakat ini kita tandakan dia sebagai 1 hour. Jadi struktur dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 akan habiskan biru 1. Lepas tu nanti ada 2. Kan? Tak ada cara lain saya dapat terangkan lebih jelas selain daripada ini. Jadi pada waktu ini, kita ada incomplete sequence dekat indeks. Trade index. Trade index. Index. Saya duk ulang. Nampak kan? Kenapa? Dia memang macam tu. Kita pusing belakang balik semua chart, semua cerita sama. Semua cat saya semua satu cerita. Kan? Rosli, mula-mula saya tengok benda ni. Saya nampak benda ni berulang-ulang. Ini tahun 2009 Dan saya buat dekat weekly dengan daily waktu tu sebab guna Wyckoff. Jadi saya cuba cari something di mana dapat menjelaskan konsep momentum. Kalau konsep structure, Wyckoff terbaik. Dia terbaik. Kalau kita cerita pasal skematik, pasal high low, pasal structure, Wyckoff tak dapat nak lawan. Itu memang terbaik. Tapi bila kita nak ceritakan pasal momentum, bab situ yang saya kena cari apa yang saya dapat gunakan untuk explain benda ni. Sebab itu saya discuss dalam satu group Yahoo Messenger dulu-dulu, dan few of kawan saya, dia orang menggunakan Elliott Wave, dan dia orang ceritakan pasal kalau konsep macam tu dia sama dengan Elliott Wave, di mana bila kita berada dekat hujung trend untuk indeks, pada waktu itu adalah kepada panic buying, bukan panic buying, orang membelilah konsep Dow. Jadi pada waktu itu kita nampak untuk institution standing on the side menyebabkan momentum lebih rendah. Itu wave 5. Pada waktu itulah saya pilih untuk Elliott Wave ni. Jadi pada waktu ini exactly kita berada dalam fixed dynamic. Jadi apa yang kontrol market pada waktu ini adalah pergerakan US dollar. Kenapa kita trade untuk indeks? Indeks ada setup. Untuk US dollar, kenapa kita tak trade dia? Sebab US dollar semasa ini adalah structure, the big picture dia, ini adalah structure apa? Ini structure korektif. Korektif, dia boleh truncated. Itu masalah dengan korektif. Tetapi, sekiranya satu ni breakout A, boleh? Sekiranya satu ni breakout A hampir lagi, breakout 5 wave, kita ada reset satu structure, diikuti oleh breakout 5 wave, anda boleh trade yang ini. Maksudnya euro US dollar boleh short sekiranya yang ini break. Dah break dah pun. Nampak?
Jadi, untuk shorter term, anda boleh trade yang sini. Yang ini. Anda boleh trade. Faham? Jangan ketegak sangat. Ini trend ni tak boleh. Tak. Kita ada setup. Kita ada incomplete sequence. Kita ada incomplete sequence. Yang ini. Ada incomplete ke bawah. Kita ada siri pergerakan dia yang tak lengkap lagi. Okay. A ni tak break. Tapi internal dia B kepada C. Sini breakout 5 wave. Dua ni kita boleh short. Faham? Satu lagi dia mungkin pergi jauh. Kenapa? Kalau sini jadi flat. Ini A, ini B, ini C. Nampak tak X ni boleh jadi flat? Kita dalam fixed dynamic. US dollar kalau ada setup, kita boleh trade. Boleh. Dua ni anda boleh trade. Sini dah ada lower low. So sekarang ni anda tunggu dua ni untuk short. Euro US dollar. Faham? Boleh. Trade setup. Trade setup. Okay. Kalau kita katakan, oh tapi dia trend dia ke atas. Trend dia ke atas. Kenapa kita nak short? Kita ada setup incomplete dalam time frame besar. Dalam yang kecil kita dah ada incomplete daripada A kepada B. Kita ada breakout 5 wave. Dua tu kita trade. Boleh? Okay. We are in fixed dynamic. I hope this one very clear. Ini adalah US dollar. Kita nampak dolar sedang membetulkan structure March. So, we are in positive US dollar dalam fixed dynamic. This thing ulang sama je cerita dia. So, satu, indeks kita boleh masuk. Indeks anda adalah swing position. Ini kita akan bincangkan dalam topik kita pada hari ini mengenai pembahagian akaun anda berdasarkan instrumen, berdasarkan time frame, berdasarkan sequence. Lagi dalam kita hari ini Pian. Pian minta macam mana kita nak hedge. Tak, kita cerita besar sikit. Macam mana kita nak kawal portfolio kita kepada instrumen apa yang anda nak trade dan melalui sequence ni. Nampak tak Pian? Mana Pian pergi? Ni duduk hotel lama sangat ni, 14 hari. Oh Pian, mana Pian pergi? Kejar kucing. Zatul dah bagi mandi kucing. Sekejap, saya tak nampak komen anda. Either kita punya ni hang balik. Pian ada, dah baru nampak. 21 hari. Astaghfirullahalazim. Bertambah. Pian dengan Zatul nak buat hedge fund. Lesen, minta lesen dulu. Faham? 14 okey lagi. 21 hari. Sabar. Another 1 week insyaAllah. Ada saya peneman, tak apa. Okey, faham? So, untuk indeks, anda masih swing. Okey? Untuk dolar, kuarantin, dia kena kuarantin. Pian tengah pening macam mana Zatul jadi bulat. Mana Zatul bulat? Zatul sihat. Okey, indeks Jadi kalau ada setup untuk indeks, kita nak swing. Preferably adalah, ada nampak tak apa yang anda nak swing untuk indeks ni? Dekat time frame mana? Untuk indeks ni. Ini adalah tempatnya anda swing nanti. Yang ini. Okey, yang ini. Okey, ini anda akan swing lama. Untuk dolar nanti, ini adalah lebih kepada short term swing. Ini adalah untuk dolar short term swing.
Happy birthday 19 bulan. 1908 sama dengan mak siapa dah birthday 1908? Mak saya 19 berapa? Okey, ini pun sama. Itulah untuk euro US dollar. Jadi itu bermaksud untuk euro JPY ni dia tak ke mana. Euro JPY ni anda jangan trade dia dulu. Ini pun tak ada set up, nampak tak? Dekat structure pun nampak dia pening. Satu pun belum high-high. Kalau kita break satu ni pun belum high-high. So untuk yen pair anda tak trade dia dulu. Sebab ingat, untuk yen pair euro JPY is equal to EU darab dengan UJ. Apa yang sedang kita lihat? UJ ke atas, US dollar kuat. Indeks ke atas, yen tak kuat. Faham? Ya? EU ke bawah. EJ pergi mana? EJ akan buat diagonal. EJ akan buat diagonal. Ini akan buat diagonal. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi asalkan anda tak short dia. Ini ke atas tapi dia akan lebih bercelaru. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Bukan bukti dia ke-19. EJ ke kanan je lah. Dia akan macam tu bercelaru kan. Dia boleh ke bawah sikit lagi. Dia boleh buat apa pun. Tak ada. Dia depend kepada US dollar dan indeks punya movement. Faham? Jadi waktu ni anda tak trade yen pair. Kita dalam fix dan lebih yen pair ke atas tapi dia tak rally. Dia akan bercelaru. Dolar kita ada EU tadi breakout 5 wave ke bawah. Tunggu 3 wave. Turun. Itu je. Ya, jadi untuk EJ, untuk GJ, nampak semua chart dia semua. Nampak dia tak ada high-high, tak ada breakout, tak ada apa, sideway. Kan? GJ, AUD JPY, sideway, apa lagi? CAD JPY, sideway, break. Ini break tapi tak break. Tak ada apa-apa, tak ada sikun. Sikun dalam satu time frame ada. Asalkan anda tak short dia. Sini akan buat, nampak semua saya lukis dah jadi ni, jadi sebagai apa? Sebagai diagonal. Okey, apa yang akan cancelkan movement ni? Apa yang boleh cancelkan movement ni? Sekiranya 3 ni buat apa? Saya nak tahu. Kalau boleh research 11 tahun, saya letak semua duit saya dalam Russell dan SPX dan duduk diam-diam. Betul? Betul kan? Kalau boleh reset kan tahun 89 ke 90 ke, masa market jatuh kan, semua kita beli Russell dengan S&P 500. Betul? Itu satu yang betul dia. Lepas tu duduk diam-diam. Market jatuh ke market naik, kita tunggu dividen, kita tunggu yearly punya ni. Dah bersara. Okey, apa yang boleh katakan itu view itu tadi terbatal? Daripada chart CAD JPY je, tak payah tengok chart lain. Semua chart ni sama, semua sama. Apa yang boleh batalkan view saya tadi? Apa jadi dekat sini? Apa jadi dekat sini kalau untuk batalkan view tadi? Sebab kita jangkakan yen pair akan bercelaru kan? Bercelaru ni maksudnya dekat sini tak ada 1618. Sekiranya CAD JPY di sini wave 3 dia tiba-tiba buat 1618 sini, breakout dan buat 1618, then view saya akan tukar. Ya, kalau sini buat 1618, tengok kalau situ buat 1618, anda rasa US 500 buat apa kali? Fazrin, kalau dekat CAD JPY buat 1618,
anda rasa US 500 buat apa? Kali. Nampak macam mana anda baca structure sekarang ni? Kalau CAT JPY buat 1618, EJ buat 1618 dekat wave 3 dekat 1, anda rasa dekat situ kan apa jadi? Yes, exactly. 3 ni akan extend. Di sini pun akan extend. Kita akan ada, ini akan extend wave 3. Nampak? Ada cahaya-cahaya ada tak? Ada sikit-sikit okey. Itu tak kisah orang tanya saya nak tengok benda ni chart mana start kan? Semua chart mana-mana bagi chart, lepas tu kita buat dia punya analisa. Mana-mana chart. Sekiranya wave 3 ini. Bukan wave 3 ni wave 3 ini. Exactly Rosli. Dan anda dah masuk dekat ini tadi. Anda dah masuk kat sini. Ini wave 3. Anda dah masuk awal. Saya pun sambil baca sambil sebut. Faham? Mana-mana chart. Sama je. Ambil mana-mana. Itu bermaksud kalau CAT JPY tu mengaum. Dan USD CAT ni tak boleh. USD CAT ni dia tak boleh terlalu lemah. Dia tak boleh terlalu, ini tak boleh terlalu lemah ke atas macam ni. Ini 1 2 ini akan jadi macam ni. Ini tak akan terlalu lemah ke atas macam ni. Tak. Ini akan ke bawah lagi. Kalau CAT JPY ini akan ke bawah lagi. Macam ni. Barulah dia lengkapkan ke atas. Baru dia turun. Ini adalah wave 3 dalam indeks. Yes, sebab itu saya tak dapat nak letak banyak senario. Saya pilih satu senario berdasarkan all this correlation kepada structure dan sequence dia kali. Dan masukkan structure yang jelas, letakkan dalam satu chart. Itu dia. Saya letak satu je. Semua chart saya satu cerita. Kalau saya ubah cerita, saya ubah semua chart. Saya ubah semua chart. Sekarang ni tak. Sekarang ni satu cerita. Itu dia. Jadi anda faham kalau CAT JPY ni kat sini buat 1618, habis. Kita akan tukar semua view. Sekarang ni tengok satu structure je. Kalau tiba-tiba yang ini dalam fractal ini breakout 1618, dan saya akan tukar view. Satu. Semua saya akan tukar. Setakat ini tak ada. Nampak the beauty of all this. Macam mana anda baca forecast market, ke mana duit anda letak, pergi ke mana yang anda nak tengok. 2 minit lagi. 5 minit mesti. 2 minit lagi. Okey. So, untuk US dollar, untuk yen USD JPY ke atas, kita ada treasuries yang masih lagi jatuh. Kita ada untuk yield yang masih naik. So, itu memberikan gambaran bahawa gold masih lemah. Gold masih ada kelemahan. Gold boleh trade tak? Tak, ini sideways. Ni sideways. Gold saya dah tukar chart dia. Kita sedang habiskan 2 ini. Sini anda boleh trade. Ini adalah weekly punya ni So gold saya dah tukar sama seperti silver. Kenapa? Kalau gold buat wave 5, gold buat wave 5 kat sini, paling kecil wave 5 kita akan jangka 1 2 3.6 Anda tengok 1 2 3.6 dia. 1 2 3.6 dia adalah low dari sini. Faham? 1 2 3.6 ni. Jadi kita tukar view gold. Ini dah low daripada low ini. So gold kita tukar view dia ke bawah. Boleh tak short gold? Tak. Ini sideways market.
Arah dia ke bawah untuk short term. Now kita katakan dia ke bawah disebabkan oleh movement Jumaat lepas COVID-19 NFP tapi longer sequence dia adalah bawah ni habis. So kalau dia sampai sini, kita akan long dari situ. Wave 3 jika break 1. Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya, Pian. Tak semestinya. Not dah berterabur. Okey, lepas kita break, kita akan tengok AMD dan lain-lain. Okey, kita break sekejap. So, untuk short term gold, don't trade it. Kita akan bincang balik gold dan lihat kepada kenapa saya duk cerita pasal ini. Okey, kenapa saya duk pasal ini. Okey, lepas ni. Kenapa saya lebih silver berbanding dengan gold. Kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana? Okey. Secara besarnya, kita masih ada pergerakan gold dan silver yang sedang melakukan correction. Sebabkan oleh kekuatan US dollar, kita ada kenaikan dalam indeks dan juga kelemahan, bukan kelemahan, kita tak ada kekuatan untuk yen. Yen lebih sideways pada semasa. Itu yang kita nampak dekat pergerakan besar pasaran. Gold dan silver, saya lebih pilih untuk silver berbanding dengan gold. Sebab tak kisah sama ada 5 kita habis kat sini ataupun habis dekat sini or whatever, tak kisah. It looks more habis dekat sini sebab sini ada divergence. Jadi itu bermaksud kita akan ada benda ni. Okay? Dan kita akan ada correction this one. We might see bigger correction. Kalau ini break 1618, 45, 123 and before dia buat benda ni. Tetapi apa pun, trend dia, gold, ini adalah gold dan silver ratio. Trend dia, gold dan silver ratio ke bawah. Itu yang penting. Di mana kita establish ini sebagai 5. Whether 5 habis kat sini, kita dalam yang lebih kecil, only time can tell. Jadi berpandukan ini, gold lebih lemah daripada silver. Untuk shorter term, mungkin gold lebih kuat daripada silver. Untuk shorter term. Tetapi trend besar dia adalah gold-silver ratio ke bawah. Gold dan silver ratio ni, salah satu dia, gold dan silver ratio adalah satu petanda kepada how edgy the market is, macam sentiment. Gold dan silver ratio ke atas, sentiment tak cantik. Tapi sentiment, indeks ke atas. Yes. But indeks tak buat wave 3 laju. Faham? Okay. Selagi yang nampak gold and silver ratio ni ke atas, anda tak nampak rally yang laju dekat indeks. So, kalau untuk membenarkan, ini buat wave 3 nanti, ini buat wave 3 nanti, yang ini, 3 dalam 3, untuk membenarkan ini, gold dan silver ratio ni kena buat satu correction. Ataupun bergerak ke bawah. Bergantung kepada this move. Kalau dia break up ke bawah ini adalah macam ni. 5 dan ini adalah 1, 2, 1, 2 dan 3 ke bawah. Apapun dia ke bawah. Apapun dia ke bawah. Kalau dia break this low, ini adalah ini adalah satu struktur baru. Kalau dia tak break this low, then kita mungkin akan ada double ke atas. Double ke atas, indeks akan buat yang lebih, indeks mungkin akan habiskan 5 tu kat sini je. 5 ni kat sini je.
kesan-kesan dia. Semua apa yang benda-benda yang saya tengok ni. Jadi itu bermaksud gold dengan gold tak akan buat double. Gold kat sini akan habis dekat sini je. Gold ni akan cuma habis dekat sini je. Ini je. Jadi dua kita habis kat sini. Dan ini akan naik ke atas. Dia akan truncat dan dia akan naik ke atas. Sekiranya, sebab itu anda tak pergi short gold. Gold boleh truncat dekat sini je. Maksud saya, dia habis kat sini je. Ini je tempat dia habis. Dia habis kat sini. Lepas tu dia naik ke atas. Anda tak trade dia pada waktu ni. Geram dengan gold. Tak, bukan. Dia tak ada set up. Nak geram apa? Tak trade. Anda sepatutnya, kalau nak trade, anda trade silver. Ini set up yang kita kongsikan few ni ago. Anda dah BE dah pun dekat 4 ni. Yang ini. Untuk silver. Untuk silver yang ini. Kita kongsi set up ini sebelum ni. Yang untuk silver yang ini. Okey, untuk silver. Yang ini anda trade dia. Ramai sangat PM saya pun pening kepala. Tak ada benda lain kena trade gold saja. Dah dia tak ada trend, apa nak trade dia? Saya dah tak jawab PM, seriously. Saya tak jawab. Anda nak tanya dekat grup. Grup tak ada orang tanya, senyap. Pelik betul. Kalau tak ada orang tanya, saya bubar je lah Discord tu kan. Buat apa? Tanya kat grup. Jangan PM. Saya tak akan jawab kat PM. Pening kepala. Itulah. Dia tak ada trend apa nak trade dia. Ini anda trade untuk silver 22.5 sen. 2253 ke 22.5 sen. Jadi untuk silver dia, so ada trade dia. Mungkin dia ke bawah, mungkin dia habis. Ini cukup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini adalah 5, sini 9. Cukup. Dia boleh habis ke atas. Tanya kat grup, saya pun pelik. Kenapa suka PM? Chart, the thing is, chart saya ada. Kenapa? Zul, apa goal ke mana? Saya update chart tu buat apa? Pergilah tengok chart. Saya pun tak faham. Mana anda nak dapat chart macam ni? Mana ada? Kan, mana ada free? Anda cari chart macam ni free? Tak ada. Trade Aurum. Okay. So gold stand on the side. Dia boleh habis kat sini dan melonjak ke atas. Sama dengan silver. Tak ada apa-apa. Kalau dia break, seperti saya katakan, kalau dia break yang bawah ini, then saya minat untuk beli gold. Sekarang tak ada. Tak ada. Dia boleh habis dan melonjak daripada atas ni. Dia boleh habis. Ini nampak ni. Ingat tak? Ni. Dia sampai Nampak? Ini. Kalau dia nak truncat, ni hampir. Dia nak truncat, dia truncat daripada sini. Dan melonjak ke atas. Satu lagi low, sampai kat sini, dia lonjak ke atas. Saya tak trade dekat 618.64. Trade dekat 100% saja. Dia boleh habis kat situ je. Lepas tu lonjak ke atas. Yang dekat sini, apa W ni? W ni kena ada apa? Siapa ingat? W ni wajib ada apa? W ni kena ada apa? Tak kisah dia 3 wave. W ni kena ada apa? Tunggu kali. Dia orang sana teruk ke? Jumlah kes Indonesia teruk daripada Malaysia tu. Tengok ni. Indonesia. Yalah, penduduk dia lagi ramai. Tapi ratio dia tinggi. Malaysia pun tinggi.
Ni tak apa yang kena ada dekat W ni? W ni kena ada apa? Tak kisah dia 3 wave, dia kena ada apa? Sini. Bukan. Mana kita? Ni W, X dan Y. Ini. W ni kena ada momentum divergence. Tak kisah dia A ataupun W. Tak. Dia memang kena ada reaction. Tapi W ni kena ada divergence. Yes, dia kena ada. Dia mesti. Sini kena ada divergence. Tak kisah dia C ke, dia W ke, W, X dan Y ke. Sini kena ada momentum divergence dengan A dengan C. Dia kena ada. Bukan C saja. A dengan C ni, sini kena ada momentum divergence. Ni pada waktu ni nampaknya tak. Kalau dia tak, maksud dia apa? Sini kena ada. Sini kena ada momentum divergence macam ni. Tapi nampaknya dia break. Jadi maksudnya sini mungkin truncated tau. Dan dia habis dan ke atas daripada situ. Sekarang ni dia tak ada. Faham tak maksud saya? Kat 4 hour ini break. Jadi mungkin dia habis. Mungkin habis kat sini. Sebab itu gold dengan silver anda tak trade dia. Anda tak trade gold pada waktu ni. Ini boleh ke atas. Anda tak pergi short dia. Dia boleh habis, buat satu lagi low, lepas tu dia habis. Gold anda stand on the side. Silver anda sepatutnya dah trade. Saya dah kongsikan few time setup tu, cuma saya tak masukkan dalam outlook. Tak jangka bahawa P tu move terlalu besar macam tu. Sesuai dengan untuk silver dah sampai tempat dia. So gold mungkin truncated dan ke atas. Boleh? Jumaat lepas pukul 6 ke pukul berapa saya ingat lagi saya bagi tahu kepada anda semua, boleh tengok Pian punya YouTube. Ingat tak waktu silver, gold kat sini saya bagi tahu kan. Gold ni jaga-jaga sikit. Dia mungkin akan ni. Satu lagi low. Jaga-jaga sikit dengan gold ni. Dan nampaknya pergerakan ni tak divergence, tak ending dengan divergence. Ini akan end dengan divergence dalam kecil ni. Dan tak ada divergence dengan C, kita mungkin akan truncated dan gold ke atas. Short lah pula. Okay. Dia lagi low. Kalau anda short term saya tak tahu. Tapi ini bukan set up. Okey, sepatutnya anda dah ada long position untuk silver ni. Lain daripada tu minyak satu lagi high, one more high before doing that correction ke bawah. Okey, minyak. Waktu ini lah yang tengok Exxon lah apalah kan. Minyak pun mungkin truncated tau. Minyak ni ini tak buat low. Tapi I don't see it at the moment. Minyak indeks ke atas, bila indeks buat wave 2, minyak akan buat this. Kalau nak trade, beli saham company minyak instead of trading minyak punya futures ni. Lain copper tak ada, euro AUD lain-lain tak ada. Lain-lain tak ada apa-apa. Lain-lain tak ada. Ada soalan saya nak spend lebih banyak masa kepada portfolio hari ini dan jenis-jenis instrumen. Kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita.
Topik kita hari ini adalah kepada instrumen pasaran kewangan, sifat dan peranan. Okey. Saya buang benda ni ya. Sebabnya sekarang ni I hope ada semua dah hafal dah benda ni. Bukannya baru. Kita ulang benda ni hari-hari. Sekarang ni saya tunjukkan paling simple siri. Sebelum kita sampai sekuen tu, anda faham Elliott wave, anda faham pasal fundamental, anda faham pasal sentimen. Sekali bila sebut ni, oh itu cara guna dia. Tapi kalau anda tak faham basic tu, tiba-tiba saya tunjuk benda ni, memang kejong lah apa benda Zul cerita ni. AMD, sorry. AMD. Okey, AMD. Masalah dengan AMD ni, Wimon. Okey. Ini adalah untuk AMD ya. Disclaimer, saya ada AMD. Sebelum sebelum anda kata Zul nak suruh buy signal, sell signal, saya ada AMD ya, yang pegang dah lama. Tapi bukan tapi saya tak akan letakkan bias saya. AMD, this is the problem dengan AMD women. AMD matured. Dia punya structure ni matured. Ni maksud saya. Okey, sekejap. Nantilah. Okey. 1, 2. Okey. Ini kita ada wave 3. So, bermaksud untuk AMD ni daripada bawah ini, daripada low kat sini, saya ada chart full dia. Tapi tak ada dekat trading view 18. Saya rasa ada. Saya tengok. Tapi tak update. AMD. Update ke tak saya pun tak tahu. AMD. Update ke tak saya pun tak ingat. Okey. Okey. Ini adalah untuk AMD weekly. Okay, this is AMD 3. Ini 4. Okay. The problem with AMD adalah ini, Wimon. Ini maksud saya. Whether kita dah habis 5, 3 dan kita buat 4 lebih besar. But saya takkan jangka hujung trend. Untuk sekarang ni, anda baru saja nampak 1, 2, 3. Boleh? Okay. 4 and 1 more. Ini adalah kat daily benda sama. 1, 2, 3. Sebab structure daripada Mei 2021 ni tak habis lagi. The thing is, ini buat low. Faham memang? Sebab itu kita terpaksa extend 3 dia. Lain-lain chart adalah March. Adalah March. Adalah ini. Lain-lain chart semua macam ni. 3, 4 dan kita sedang buat 1, 2, 3, 4 and 5. Lain-lain chart. AMD lain sikit. AMD ini 3. Ini 4. Sebabnya RSI dia break high yang kawasan sini. Ini. Okey, break. So, ini adalah high, kita masih letak 3. Kalau ini break lagi ke atas, extend lagi 3. Setakat ini dia punya dalam ni 1, 2, 3. So, one more low sebelum dia naik ke atas and barulah dia buat yang besar. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Before it does this. Boleh, Iman? Okey. Apa pun, the structure ini pun matured. Structure ini. Structure dalam ini. 4 hour dia. 4 hour dia pun tak ada sequence. Dah complete. Ini pun dah complete. One more. Nampak tak dia break 1618? So, one more.
Faham? Satu lagi. Structure ini break 1618. Break 1618. Faham memang? Structure ini break 1618. So one more high, satu lagi high. Sebelum dia buat that 1, 2, 3. Boleh? Lain dia sebab dia break low kat sini. Itu lainnya AMD banding dengan yang lainnya. Ini break low. Low sejak daripada this one, dia break low. Tu beza dia. So 1, 2, 3 selepas low ni, maksudnya ini satu structure baru tau. Ini satu structure baru. Yang sebelah sini ini adalah satu structure daripada ini ataupun sini, or whatever, tak kisah. Dia ada satu structure baru yang sini. So 1, 2, 3, 4, one more high sebelum dia buat this big correction. Sama lah dengan yang lain-lain. Sama. Ini sama dengan US 100. Ini sama dengan US 100. Yes. This structure, this basically bukan US 100. FB tak silap saya. Ini sama dengan Facebook. No. Sama dengan mana? Saya pun tak ingat. Saya pun tak ingat. Microsoft, not Microsoft. Not Microsoft. Dia lebih kurang lah. Ini pun nak habis. This one nak habis. Then kita expect satu lagi. So to me AMD dia masih ada satu lagi kaki ke atas because this move break 1618. So one more high macam ni before dia buat that 3 wave move and ke atas. Boleh? Dia lain sikit because this low breaks. Jadi ini structure dia lain. Itu perbezaan utama dia. Okey, kenapa kita nak tahu benda-benda ni? Okey, kita bincang